Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Wati. Hari ini mari kita belajar RBT tingkatan 2, aplikasi teknologi 2.3 reka bentuk elektrik. Okey. Simbol apakah itu? Itu ialah simbol berbahaya. Okey, voltan tinggi. Okey. 2.3 reka bentuk elektrik ada subtajuk. Okey. 2.3.3 membuat pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk litar. Okey, apa objektifnya? Selepas ini murid akan mempelajari cara untuk membuat pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk litar. Okey. Apa yang murid faham tentang parameter, tentang litar? Apa dia parameter? Apa dia litar? Okey. Tajuk ini adalah mengenai reka bentuk elektrik. Sebelum ni, murid telah dibekalkan dengan paparan video. Murid juga boleh merujuk tajuk ini dari dalam buku teks. Okey. Buku teks itu adalah sebenarnya sumber untuk murid belajar. Jadi ini bermakna murid telah belajar mengenai elemen sistem elektrik dan cara reka bentuk litar. Ingat lagi tak? Elemen sistem elektrik iaitu sumber elektrik, okey, kawalan, medium, okey, jenis arus. Baik. Sedikit nota dari sumber Kamus Dewan. Tadi cikgu tanya, apa dia parameter, apa dia litar? Okey, parameter ialah garis-garis yang menentukan atau menandakan keluasan atau batasan sesuatu, keluasan yang ada batasan-batasannya. Okey. Parameter ini biasa kita guna untuk benda-benda lain. Contohnya macam dalam matematik. Okay, parameter tu, nak cari parameter ialah cari ukur lilit. Okay, jadi campur-campur maka akan dapat nilai parameter. Atau parameter juga boleh dijadikan sebagai tolok ukur terhadap nilai atau kondisi. Okay, parameter ini yang kita guna untuk membuat pengiraan nilai arus voltan. Okay. Jadi kita guna parameter ini. Baik, apa dia litar elektrik? Litar elektrik adalah sambungan komponen elektrik seperti perintang, induktor, kapasitor, sumber voltan, sumber arus dan suis. Jadi litar ni adalah seperti benda-benda sambung-sambung, supaya boleh menggerakkan arus. Baik, sila baca. Ini sumber daripada buku teks ya. Parameter elektrik ialah seperti arus, voltan, rintangan dan kuasa. Apa dia? Arus, voltan, rintangan dan kuasa. Ada 4. Hubungan voltan dan arus elektrik adalah berkadar terus. Ini bermaksud apabila voltan bertambah, arus elektrik akan bertambah juga. Manakala hubungan rintangan dengan arus elektrik adalah berkadar songsang. Hubungan antara dua parameter ini menerangkan bahawa apabila rintangan bertambah, maka arus akan berkurangan. Keadaan ini boleh disimpulkan dalam rumusan yang disebut sebagai hukum Ohm. Parameter ini boleh dikira nilai penggunaannya. Okey, apa yang murid faham tadi? Hubungan voltan dan arus elektrik adalah berkadar terus. Okey, bagaimana? Okey, voltan bertambah, maka arus pun bertambah. Okey, itu maknanya berkadar terus. Apabila voltan bertambah, arus pun bertambah. Voltan ni mesti ada arus baru boleh bergerak. Jadi voltan bertambah maka arus pun bertambah. Okey.
hubungan rintangan dan arus elektrik adalah berkadar songsang. Bagaimana? Okey. Rintangan bertambah, maka arus pun berkurang. Rintangan bertambah, maka arus pun berkurang. Kenapa ada rintangan? Jika tiada rintangan, arus akan bergerak dengan laju dan tiada halangan. Bila terlalu laju, maka itu boleh akan menyebabkan kerosakan perkakasan. Seperti contoh, kalau kita menaiki kereta di jalan raya yang tiada lampu isyarat, sudah tentu kita akan jalan dengan laju dan tiada kawalan. Tak ada berhenti. Faham ya? Baik. Ini ialah contoh reka bentuk litar. Sebenarnya murid dah belajar daripada sekolah rendah sebelum ni. Litar ada dua jenis, iaitu litar skematik dan litar bergambar. Litar skematik ini adalah menunjukkan simbol-simbol. Simbol rintangan, simbol voltan, simbol arus. Litar bergambar pula adalah menunjukkan gambar sebenar. Baik, kita belajar formula dia. Apa itu V, apa itu I dan apa itu R. Apa itu V, apa itu I dan apa itu R. V ialah voltan. Tadi cikgu dah sebut ya, voltan. Jadi jangan lupa V, voltan. A pula arus yang ditulis dekat situ ialah I. Arus. Jadi jangan lupa. Manakala R pula ialah rintangan. Apa dia? Rintangan. So jangan lupa. Formula ini kita guna untuk membuat pengiraan. Ini dipanggil hukum Ohm. Bagaimana nak kira? Untuk mencari nilai voltan, kita gunakan unit volt. Jadi, voltan bersamaan I darab R. Voltan bersamaan I darab R. Untuk mencari nilai arus, unit ampere, I bersamaan V bahagi R. I bersamaan V bahagi R. Dan untuk mencari nilai rintangan, unit ohm, R bersamaan voltan bahagi arus. Voltan bahagi arus. Jadi di rumusan akhir, kita boleh mencari kuasa unit watt, P iaitu power bersamaan voltan darab arus. P bersamaan voltan darab arus. Baik. Ini ialah membuat pengiraan parameter. Cara membuat pengiraan parameter. So, murid boleh rujuk dalam buku teks ya. Ada contoh pengiraan dekat situ. Cikgu ambil daripada buku teks. Contoh pengiraan 1. Murid dibekalkan 1 litar lengkap seperti di bawah. Diberi nilai arus 0.5 A atau 0.5 ampere dan nilai rintangan 3 ohm. Kira nilai voltan dan kuasa pada litar ini. Jadi diberi dekat situ ada nilai arus, nilai rintangan. Jadi murid diminta mencari nilai voltan dan kuasa. Baik, formula tadi jangan lupa. Jadi masukkan formula tu untuk mencari voltan. Voltan bersamaan arus darab rintangan. Jadi masukkan nilai-nilai itu, maka murid akan dapat voltan. Nilai voltan dalam unit volt. Baik. Setelah itu, murid cari kuasa. Setelah dapat voltan tadi, murid cari kuasa. Jadi P bersamaan voltan darab arus. Jadi masukkan simbol tadi,
masukkan nilai tadi, iaitu nilai voltan yang murid dapat dan darab dengan arus yang diberikan, maka murid akan dapat kuasa. Okay. Baik. Dan kedua, diberi nilai voltan 3V dan nilai rintangan 5 ohm. Okay, cari nilai arus bagi litar di bawah. Okay, cari nilai arus. Jadi murid diberi gambar rajah, ada litar skematik, so ada nilai voltan dan rintangan. Jadi murid diminta mencari nilai arus. Bagaimana? Dapat tak? Okey, so formulanya arus bersamaan voltan bahagi rintangan. Voltan bahagi rintangan. Jadi masukkan nilai itu, nilai voltan dan nilai rintangan, maka murid akan dapat nilai arus. Okey, boleh faham ya? Jadi untuk latihan buat pengiraan, murid boleh teruskan dalam buku teks. Okey. Baik, di sini saya memberi sedikit contoh, beberapa contoh perkakasan elektrik yang biasa kita guna di rumah lah. Yes, reka. Semuanya ada arus. Okay, semuanya ada voltan. Kalau murid tengok bila beli barang, ada kotak, ada tulis dekat situ berapa kuasa, berapa arusnya. Okay, jadi bila banyak penggunaannya, mungkin kita akan bil elektrik kita akan meningkat. Jadi untuk mengelakkan berlakunya peningkatan, murid bila kena off atau tutup bila tak guna, bila tidak guna perkakasan. Jika ada lebih baik kita tidak membazir, mana menggunakan secara berhemah. Baik, itu saja untuk tajuk ini. Kita jumpa lagi. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.